Saya lagi minta kamu jawab lah. Tadi yang tadi tu kita hafal. Kamu hafal tadi tu yang apa tu? Cikgu bagi tadi tu yang dalam flashcard tu. Sekarang kamu boleh jawab soalan ni. Soalan apa-apa boleh jawab, insyaAllah. Boleh lah kan? Okey, cuba tengok soalan ni. Kita baca kan. Raja Dewan menunjukkan stesen antarabangsa yang dibuka kuasa sepenuhnya dengan jajaran panel solar. Ada panel solar. Anda lelaki mengkaji ciri 4 jenis panel solar yang berlainan. Okey, ada jadual nanti kan. Berdasarkan pengetahuan tentang fotoelektrik dan pengetahuan fizik yang lain, terangkan setiap ciri-ciri. Tentukan solar yang paling cekap. Okey, bagi ni stesen angkasa atau ISS tadi tu. Okey kan. Ini dia punya ni lah panel solar. Jadi tujuan panel solar untuk membekalkan tenaga elektrik kepada satelit ni lah kan. Tenaga elektrik. Jadi panel solar ni, kita tengok panel solar ni dia apabila sinaran kena dekat dia, jadi elektron akan terbebas. Dan bukan terbebas keluar, dia akan pergi daripada kathod ke anod. Jadi telah melancarkan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi ingat soalan ni banyak 10 markah. Soalan ni. Soalan ni ada kat mana? Betul. Soalan ni ada pada nombor 9, 10 dan nombor berapa? 7. Tak silap aku nombor 7. Cikgu lupa sikit. Tak 7, 8 lah. Salah satu lah. Tak 7, 8 lah macam tu. 9 atau 10. Jadi markah lebih kurang dalam 15 soalan macam ni. 15 markah kan. Jadi kamu boleh cari kan. Tapi soalan ni tak tahu soalan bab apalah. Tapi hari ni kita bincang bab ni lah. Bab, tahu dia bab apa? Bab fizik kuantum kan. Okey, tengok soalan sekarang ni kan. Okey, soalan pertama tengok ni. Tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan elektron daripada atom dalam sel solar. Jadi tenaga minimum yang diperlukan. Tenaga minimum ni kita panggil apa? Siapa ingat? Fungsi kerja. Ya, work function kan. Fungsi kerja. Jadi kita nak fungsi kerja yang tinggi ke rendah? Rendah. Tapi bila kamu tengok sini, kamu pilih yang rendah. Pilih yang rendah. Kenapa? Apa alasan dia? Ingat apa alasan dia? Supaya mudah Membebaskan elektron. Ya, dapat membebaskan elektron ataupun menghasilkan kesan fotoelektrik kecil. Okey, elektron dapat dibebaskan dengan mudah dan kita akan tulis yang mana buat pemilihan kita. Tulis yang mana rendah. Rendah. Lagi ada rendah lagi? Ada. Kita ambil 2 rendah. Ada lagi tak? Cukup lah. Kita tengok itu kan. Okey, kita tengok sini. Kita dah pilih 2 ni. Kamu tak boleh tulis nombor kan. Fungsi kerja dia 0.6 EV. Tak boleh. Kamu tulis rendah. Kalau kamu tulis 0.6 EV, kalau walaupun betul, dikira salah. Sebab dia suruh kamu bandingkan nilai-nilai tu. Itu kaedah dia. Jadi markah dia, ni markah 1, ini markah 2. Boleh faham Okey, kita pergi pada yang berikut pula, iaitu julat panjang gelombang yang membolehkan sel solar menghasilkan arus elektrik. Jadi kita pilih julat yang apa? Yang tinggi atau rendah? Tu je jawapan dia. Tinggi atau rendah? Okey, julat yang tinggi. Maksudnya beza antara panjang gelombang ni, satu tu panjang gelombang A contohnya, dengan panjang gelombang B, jarak dia sangat jauh. Jadi kita tengok mana jarak jauh. Ni 7, 6. Jauh juga kan. 7, 7. Macam dekat je kan. 7, 7 dekat. Ni pun dekat. Nampak gaya ni jauh. 7 dengan 6 kan. 10 kali ganda jarak dia. Jadi kita pilih yang paling besar. Okey, apa alasan dia tadi? Ingat tak? Paling besar ni markah 3. Apa alasan dia? Apa dia alasan Irfan? Irfan ke Aina ke? Irfan. Frekuensi yang rendah. Yalah, rendah. Ini besar. Frekuensi. Okey, panjang gelombang. Apa dia? Okey, ada siapa nak jawab lagi? Okey, tak apalah. Kita bagi, tak ada jawab, kita bagi jawapan je lah iaitu peratus tenaga yang tukarkan kepada tenaga elektrik yang tinggi. Maksudnya
Walaupun kita guna, kamu jawab, walaupun kita guna frekuensi yang rendah, ataupun panjang gelombang yang besar, tapi boleh menghasilkan tenaga elektrik. Jadi, sebab tu dia kata peratus tenaga elektrik yang tinggi. Peratus tenaga elektrik yang tinggi. Ini markah yang keempat. Boleh. Lambda besar pun ada kesan fotoelektrik yang baik. Lambda rendah pun dua-dua boleh menghasilkan kesan fotoelektrik. Itu sebenarnya. Boleh Okey, boleh kita teruskan. Tanda. Tanda ada lagi tak? Okey, dah dua dah. Okey, kita dah tengok dah siapa dominan. P sudah dominan. P sudah dominan. Jadi kemungkinan P pilihan kita. Okey, keupayaan pantulan bagi lapisan pelindung permukaan atas. Okey, permukaan atas. Jadi kita nak keupayaan yang rendah. Okey, apa alasan dia? Keupayaan rendah. Tadi baru cikgu bincang. Dapat menyerap banyak tenaga. Okey, bagus. Dapat menyerap banyak tenaga Atau kena bilangan foton tenaga solar akan dipantulkan berkurang. Ni terbaliklah. Kita yang tadi kamu jawab serap tu betul lah. Dia kata ini pantul dikurangkan. Okey lah. Sama juga kalau kamu jawab yang kristal tadi. Pantulan dapat dikurangkan. Pantulan dapat dikurangkan. Okey. Okey, kita pergi pada yang berikutnya. Julat suhu yang akan membolehkan kecekapan yang tinggi. Penghasilan arus elektrik. Julat suhu dia kan. Jadi kita pilih julat suhu yang tinggi ke rendah. Dah tentu kita pilih julat suhu yang tinggi. Okey. Julat suhu yang besar, tinggi. Sama lah Julat suhu yang tinggi. Apa alasan dia? Apa alasan dia? Dapat menghasilkan kesan fotoelektrik walaupun pada suhu yang tinggi ataupun suhu yang rendah. Boleh juga Boleh juga Ataupun kita kata terdedah pada suhu yang tinggi. Okey. Kita nak cerita tentang panel solar tu juga akan terdedah pada di angkasa tu kan. Panel solar tu akan terdedah pada suhu yang tinggi di luar angkasa. Tapi dia masih boleh bertahan. Kamu boleh jawab juga tahan lama pun boleh kalau jawab lah. Okey. Okey, ataupun kamu tu kesan fotoelektrik tinggi. Ini pun boleh jugalah. Kesan fotoelektrik tinggi dalam pelbagai suhu. Kita tambah sikit lah. Pelbagai suhu Okey. Okey, bagus. Jadi pilihan dah tentu kita pilih P. Kita pilih P tu dia. Boleh? Boleh kan? Boleh. Okey, cara nak jawab macam ni Okey, ni markah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Markah 10 biasanya dapat secara automatik. Sekiranya kamu betul salah satu antara M1 dengan M2, M3, M4, M5 atau M6. Okey. M7 atau M8. Kamu dapat. Okey, sekiranya kamu salah M1. Dapat dah markah 10? Dapat. Dapat markah 10. Sebab apa? Kamu masih betul M2. M2 ni kamu masih betul. Tapi sekiranya kamu salah M2 dengan M1, kamu tak dapat markah 10. Itu je. Dia mesti betul salah satu. Boleh faham Boleh. Okay. Boleh. Okey, ni contohlah. Bagi pelajar yang baru, kita nak terang sikit lah bagaimana markah dia. Okey. Ni cara nak jawab. Markah 10 boleh dapat secara automatik. Kalau kamu nak talin pun boleh lah. Saya pilih P kerana ni. Itu terpulang. Tapi sebenarnya tak dapat markah. Itu terpulang lah. Okey